Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terlambat kot, kita masih lagi dalam bulan Syawal. Saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, hari ini ataupun kali ini saya nak berkongsi sedikit bagaimana cara ataupun kita beraya di Perak ni. Kerana apa? Perak ini sebuah negeri yang besar. Dia ada banyak dialek-dialek yang ada di sekitar negeri Perak ini. Dan seperti saya duduk di kawasan Hilir Perak, jadi bahasa Perak tu tak berapa sangat. Cuma kita akan belajar bagaimana kalau kita nak beraya di negeri Perak ini, kita mesti pastikan tempat-tempat kita nak pergi itu adalah tempat-tempat yang betul kita nak menyebut sesuatu perkataan itu. Jadi hari ini saya nak kongsikan sedikit bagaimana air minuman yang kita gunakan selalu tu. Biasanya kalau di hari raya ni, kita akan kebanyakannya lah yang biasa kalau kita pergi ke rumah, mereka akan hidangkan air sirap. Jadi kita nak belajar bagaimana air ini beraya di negeri Perak. Okey, kalau kita masuk ke negeri Perak ini, first kali kita masuk daripada arah utara, contohnya kita daripada Penang masuk ke Perak. Jadi kawasan-kawasan di atas Perak itu seperti Taiping, Bari Bunta, Bagan Serai, Larut, Matang tu semua, bila anda masuk situ, anda tidak boleh minum air di kawasan utara Perak. Kerana apa? Bila anda beraya di kawasan-kawasan tersebut, kita tidak ada air akan dihidangkan, tapi dia akan hidangkan ayak. Kawasan itu adalah kawasan yang berhampiran dengan Penang, Kedah ni. Mereka walaupun dalam negeri Perak, tapi sebutan mereka adalah ayak. Jadi kalau anda nak pergi ke jarak utara Perak itu, anda takkan jumpa air ataupun ayo yang biasa kita tahu orang Perak sebut air adalah ayo. Tapi di kawasan Perak utara, anda takkan jumpa air. Kerana apa? Mereka akan hidangkan ayak. Jadi selepas kita beraya di kawasan Taiping itu, kawasan utara Perak itu, kita pergi ke tepi sikit di kawasan Hulu Perak. Kawasan Hulu Perak ni dia dekat dengan Kelantan, Terengganu kan. Jadi dia punya sebutan tu pun dia pun dekat dengan Thailand. Jadi sebutan itu dia tak macam daerah belah-belah utara Perak. Dia panggil Hulu Perak. Dia lebih pada sebut berlagu sikit lah kot. Ayo macam tu kan. Air tu biasanya air raya macam tu lah. Dia berlagu sikit sebab pernah satu ketika tu saya pergi ke kawasan Greek. Saya berjumpa dengan seorang nenek. Saya cuba bertanya di mana sahabat saya bila sampai ke rumah tu. Jadi saya tanya di manakah Bat Mencik. Tapi nenek tu jawab apa? Bat pergi ke dusun. Dia berlagu-lagu sikit kan. Jadi kami pun terkejut, alamak berlagu kena berlagu kan nak bercakap dengan nenek ni kan. Jadi kawasan-kawasan tu dia telur dia lebih ke arah bunyi ke arah Siam sikit, Kelantan sikit. Jadi dia agak bunyi tak telur sangat lah. Jadi kalau nak berada dekat sana, kita boleh sebut air ataupun air itu kan, berdasarkan suasana ataupun persekitaran tempat lokasi tersebut. Jadi lepas tu kita turun ke bawah ke daerah Kuala Kangsar. Jadi kalau nak beraya di sana memang best. Sebab apa? Satunya kalau kita beraya di kawasan ni adalah Kuala ni merupakan core dia ataupun tulang belakang negeri Perak. Jadi dekat situ banyak perkataan-perkataan asal negeri Perak, telur negeri Perak ada di kawasan Kuala Kangsar. Jadi Kuala Kangsar ni kalau kita sebut dalam bahasa Perak dia Kuala Kangsar lah. Jadi dia O dekat situ. Jadi Kuala Kangsar jadi O, jadi Kuala Kangsar. Jadi bila kita pergi beraya di kawasan Kuala Kangsar tu, kita takkan jumpa ayak lah. Takkan jumpa perkataan yang sebenar tu ayo. Jadi kalau kita nak situ, tuan rumah akan hidangkan ayo siram lah kan. Jadi barulah kita dapat di Perak. Jadi ayo Perak kan. Jadi kawasan tu terkenal dengan durian. Jadi dia orang tak sebut durian. Dia orang tak sebut durian, dia orang sebut durian. Jadi ayo dan juga kita beraya di sana, makan macam jenis kuih yang ada di kawasan Kuala Kangsar itu. Lepas tu kita turun ke tengah sikit kawasan Kinta. Kinta ni dia macam kawasan Perak dia betul di kawasan pusat negeri Perak ni tengah-tengah.
Di kawasan ni dia bercampur sikit lah. Ada yang sebut air, ada sebut air, sebab kawasan pekan kan, bercampur dengan orang. Jadi telur dia tak berapa sangat. Tapi berdasarkan orang tu berasal daripada mana yang duduk di Ipoh tu. Jadi kalau kat Ipoh tu kita boleh pakai air lah. Jadi kalau kita pergi kenduri ataupun pergi raya rumah kawan-kawan di sekitar Ipoh itu, air should be okay. Maksudnya kita boleh cakap air dekat, dan mereka akan pasti hidangkan air di kawasan Ipoh tersebut. Dan kita turun ke Perak Tengah. Perak Tengah ni dia bunyi dia macam Kuala Kangsar juga, tapi dia lain sikit. Di Kuala Kangsar ni dia macam ataupun demo lah kan. Tapi di Perak Tengah ni pun dia macam tu juga, cuma dia bunyi A tu lebih sikit. Eme, ate, jadi kena kome. Dia A tu lebih sikit di kawasan Perak Tengah ini. Sebab apa, walaupun bunyi macam Kuala Kangsar juga ataupun dia sekitar Kuala Kangsar, tapi dia punya idram dia lain sikit. Tapi bila anda beraya di kawasan Perak Tengah ni, still mereka akan sebut ayo. Jadi kita boleh minum ayo lah di kawasan Perak Tengah ni. Jadi begitu juga kita pergi ke arah daerah Manjung, dia tetap bunyi macam ayo. Jadi kalau beraya di kawasan Manjung sana, anda juga akan dihidang dengan ayo sirap kan. Ayo sirap dekat Perak ni kira satu yang common lah. Jadi kalau dapat ayo lain tu sedap no sana. Lepas tu kita turun lagi ke daerah Hilir Perak. Jadi kawasan Hilir Perak ni dia punya perayaan dia tu macam juga tempat-tempat yang lain. Dan sebutan Hilir Perak ni, sebutan air dia tu ataupun air tu dia agak tidak bunyi Perak sangat, sebab dia dah dekat-dekat dengan Selangor. Jadi bunyi dia dekat situ mostly kebanyakan mereka sebut air, dan ada tempat saya pun sebut air. Mentang tu dah betul-betul sungai berenam, jadi memisahkan Perak dan Selangor. Kawasan saya tu air lagi lah maksudnya. Tapi penggunaan perkataan-perkataan Perak yang lain tu tidaklah begitu pekat. Jadi setakat sebut air boka, boka pintu, maksudnya buka pintu lah, dia boka kawasan-kawasan di Perak. Dan juga di Bangan Datuk ni kawasan ramai orang Jawa lah, jadi dia lebih pada cakap Perak biasa lah kan, cakap Perak macam cakap yang standard lah. Air juga lah kan di kawasan tu. Dan air, maksudnya dekat situ anda boleh jumpa air ataupun air boleh digunakan di kawasan Hilir Perak tu. Lepas tu kita pergi ke daerah Mualim, Petang Padang. Kawasan-kawasan ni kebanyakannya dah dekat-dekat dengan Selangor, tapi di belah tengah benua. Jadi mereka lebih sebut pada air lah. Jadi kalau anda pergi ke kawasan Mualim ataupun kawasan-kawasan Petang Padang ni, anda beraya di sana, anda jangan sebut air ataupun air. Kawasan tu biasanya disebut air. Jadi itulah suasana beraya di negeri Perak ini, di mana anda terpaksa memahami banyak lorat-lorat yang ada di kawasan Perak ini supaya kita dapat berlabun, kita orang Perak berlabun dengan rancaknya berdasarkan situasi, lokasi di mana anda beraya. Macam tempat saya tu, kalau kata saya tu bagi kawasan saya tu awak ni Perak, daerah Kuala ke bawah tu, biasanya menggunakan awak tu melambangkan saya lah. Maksudnya perkataan yang manis digunakan bila berkomunikasi dengan orang yang kita tidak berapa rapat ataupun dengan orang yang kita tak kenal. Jadi biasanya kita guna saya kan, tapi di kawasan tu kalau dengar cakap awak, macam contohnya siapalah awak, jadi jangan kita rasa tergamam siapa dia, bukan tanya kita siapalah kita, tapi dia kata siapalah awak ni, siapalah saya, untuk tidak menerima, untuk tidak menerima itu dan ini contohnya kan. Jadi perkataan-perkataan situ kena belajar supaya apa, bila anda beraya di kawasan Perak tu, anda telah dapat sedikit ilmu dan juga dapat info bagaimana orang Perak berkomunikasi ketika anda datang beraya di kawasan ataupun di negeri Perak. Jadi itulah sebahagian sedikit perkongsian saya untuk kita sama-sama pelajari satu negeri di Malaysia ni. Hanya negeri Perak saja yang banyak lenggok bahasa dia. Daripada utara dengan selatan jauh beza dia punya telur ataupun dia punya logat dia, yang mana dalam satu negeri tapi berbeza logat yang agak
jelas perbezaan daripada ayah, ayo, air kan. Jadi info-info ini supaya apa, kita dapat memahami persekitaran kita dan kita memahami bagaimana bangsa kita dapat mencipta banyak telur-telur yang ada di pasaran untuk kita mendekati mereka dan untuk kita berasa dekat dengan mereka apabila kita dapat bercakap dalam telur yang mereka sebut setiap hari. So, semoga perusahaan ini dapat memberi manfaat. Kita jumpa dalam episode seterusnya dan saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Awal tahun ni tak pernah merayu gimana? Pasal apa musim PKP ni duduk rumah je lah, apa tak boleh buat. Duit tak pandang. Balik kampung pun pening. Mak bapak kat kampung pun nunggu je kan. Tapi itulah, tak ada rezeki. Harap next ataupun tahun depan adalah rezeki boleh balik raya dengan kampung dekat kampung sama adik-adik ya tak. So, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.